Okay, sebelum kita ke video, firstly aku nak cakap terima kasih sebab pemberian feedback daripada semua orang untuk aku improve lagi aku punya channel ni. Dan aku harap korang dapat support aku dalam next video aku. Dan untuk video kali ni aku tak dapat perbaiki lagi aku punya audio. Untuk video yang ke depan insyaAllah aku akan perbaiki lagi, sebab video ni aku dah upload sebelum ni lagi dah, just end aku dah edit dah pun. So macam tunggu masa nak release je hari ni. Okey lah, kalau sorry kan nampak tak apa-apa sebab aku nak pergi kerja terus ni. Memang pakaian memang barai gila ni. Okey lah, thank you. Let's just enjoy the video. Okay, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, kali ni aku akan menceritakan lagi kisah mengenai apa yang pernah tengok dekat channel Misteri Jam 12 dulu, yang mana disampaikan oleh DJ KC Champion. Okay, untuk mengetahui korang juga, KC Champion ni dia buat YouTuber. Aku pernah jelaskan pada video sebelum ni. Dan dia pun mengisahkan kisah-kisah seram. Okay, dan sebenarnya antara sebab aku buat video YouTube ni, kira idola aku antaranya dia lah, paling main dia lah. Lepas tu aku juga terpengaruh dengan Pigu-Pigu, Fiction Syasha. Kalau korang nampak hashtag aku, yang tu boleh dikatakan antara pemangkin aku lah. Dan ada juga beberapa YouTuber lain yang membuat aku, boleh kata titik tolak kepada aku membuat video di YouTube. Aku just nak cerita, just happening just untuk korang enjoy video aku. So aku harap korang dapat support aku. Dan korang dapat pergi juga ke channel KC Champion, nama DJ radio tersebut, yang mana penyampaian dia memang gempak dengan ada sound effect apa semua. Okey, untuk video kali ni aku akan menceritakan tentang kisah mana kisah ni mengaitkan tentang seorang makcik yang kerap, bukan makcik, seorang perempuan yang mana dia telah digunakan sihir. Okay, aku akan cerita macam seolah-olah sinopsis je, sebab aku nak cerita detail. Cerita dia panjang kalau tak silap aku. Okay, cerita ni mengisahkan tentang seorang perempuan yang mula berniaga. Dan untuk mengetahui korang, perniagaan dia ni boleh dikatakan sangat maju. Dan Alhamdulillah lah, bila perniagaan maju ni agak sibuk lah sikit, nak jaga cawangan ni, cawangan lagi satu. Aku tak apa ingat dia ada banyak cawangan ke tak, tapi yang pasti this happen at this one particular kedai. Dan cerita ni bermula apabila this one day dia duk telefon dia punya customer. And dia tanyalah, lama tak datang kedai. Macam ni regular customer dia lah. Macam kalau customer biasa macam tak terkejut lah sangat kan. And it's happened that this customer cakap lah, aku datang je kedai kau, tapi banyak kali aku datang tutup. And this pemilik ni macam, aku tak pernah tutup kedai. Even kalau aku cuti pun aku akan inform kat depan kedai. It wish ni seolah-olah macam, yelah, dia macam rasa this customer menipu lah kan. So betul lah, as a customer, pelik juga, takkan dia nak menipu. Takkan dia pergi kedai lain macam dia nak cari jawapan selamat, dia cakap macam tu. Tapi dia pun macam mulalah selidik. And turns out at this one particular moment, ada satu kes terjadi di mana pekerja dia diganggu oleh seorang perempuan berjubah hitam kalau tak silap. And that particular woman memberi salam pada pekerjanya, yang mana pekerjanya sangat merasa takut dan telah menelefon dia punya manager ni, which perempuan ni, yang mana pekerjanya kalau tak silap aku perempuan juga. And setelah menelefon, dia menceritakan tentang apa yang terjadi, dan perempuan tersebut telah menyuruh pekerjanya untuk memasang ayat-ayat apa yang perlu. Dan that particular perempuan mula melakukan perkara-perkara yang lebih pelik. Dan apa yang terjadi semasa proses ini berlaku, perempuan yang juga manager, aku boleh katakan pemilik lah pada perniagaan ni, telah menelefon pakcik ni untuk minta bantuan. Dan pakciknya telah menyuruh
untuk disampaikan kepada pekerjanya untuk melakukan ada beberapa perkara sementara mereka sampai, which pemilik restoran, tak silap aku, restoran dan juga pakcik dia ni. And sebaik saja sampai, macam dia menceritakanlah semua benda and apa yang terjadi, sebab macam benda tu stop betul-betul sebelum diorang dua ni sampai. And it turned out that benda ni sebenarnya memang untuk menjatuhkan perniagaan ni lah. And kalau tak silap aku lah, dia juga bercerita kepada dia punya pemilik ni, di mana bos dia, yang ada seorang perempuan yang datang kepada dalam kedai dan melakukan perkara pelik, iaitu kalau tak silap aku menyembur sesuatu, kalau tak silap aku lah. And it turned out bila dah jadi macam tu, macam pelik lah kan. So dia punya pakcik ni macam adalah buat sikit-sikit untuk pagar kawasan tu, yang mana akan menyebabkan dia tak boleh masuk lah dalam kawasan yang telah dipagar tu. And pekerja ni pun diberi cuti setelah apa yang terjadi pada dia kan. Dan apa yang lebih menakutkan, bila selepas itu terjadi sesuatu di mana ni aku tak tahu benda ni sebenarnya fokus kepada perniagaan atau more fokus kepada orang, kerana selepas pada kejadian tu, this pemilik atau bos ni pula diganggu, di mana di rumah dia diganggu dengan ketika mahu tidur ada benda mencakar cermin. And bila dia nak ke tempat kerja, sebaik saja keluar pada rumah, dia merasa sangat berat untuk pergi, kadang mata ni sangat berat untuk pergi ke tempat kerja, di mana dia rasa seolah-olah badannya sangat-sangat malas untuk buat kerja, memang terasa berat sangatlah. So selepas dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada pakcik ni menyuruh dia untuk datang kepada rumah. Dan sebaik saja dia datang kepada rumah, pakcik tersebut telah, sebaik tiba di depan pintu, pakcik tersebut telah mengatakan, kau jangan, ni aku bagi contoh je, kau duduk luar. Lepas tu macam aku tak ingat dia kata, tapi macam dia macam cakap dengan something. And sebenarnya dia suruh this pemilik ni macam anak menakan dia je, macam cerita bapak saudara dia orang macam ada ikatan macam tu. So macam dia suruh anak saudara dia ni baca certain particular ayat, surah juga. And sebelum masuk bagi salam. And sebaik saja dia masuk ke dalam rumah, dia cakap, badan dia terasa ringan. And it turned out benda ni sangat meremang, di mana ada something tunggu dia depan rumah, yang mana lepas pada dia masuk saja, pakcik ni telah membaca sesuatu dan telah menghalau benda tersebut. Dan benda ni dilakukan selepas mereka melakukan solat dan juga membaca sedikit Yasin, kalau tak silap aku. And bagi aku benda ni sangat-sangat menyeramkan lah. And lepas pada itu macam dia punya pakcik ni macam cuba ubati dia lah, dan cuba pagar rumah dia juga. Sebab yelah, kita tak tahu in case benda tu akan boleh tembus kan. Dan kemungkinan rumah dia pun telah dipagari sebelum ni. Itu juga mungkin sebab bila dah rumah dia tak rasa apa, bila keluar pada rumah baru dia akan sebenarnya benda tersebut telah bergayut di dia punya bau. Sebab tu dia merasa berat. So macam kalau tak silap aku ada dua benda, tapi aku ingat yang ada dekat bahu tu saja. And bila jadi macam ni, rupanya ada pesaing dia yang sebenarnya dengki dengan kejayaan dia dan ingin menjatuhkan dia. So macam pakcik dia peringatkan lah untuk sentiasa mengamalkan ayat-ayat lazim, dan juga sentiasa menjaga diri dia dengan melakukan solat cukup waktu. So pengajaran pada cerita ni, kita sebenarnya dah sentiasa patuh pada perintah yang Maha Kuasa, dan juga sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang sunat agar diri kita dilindungi daripada sebarang dugaan dan juga cubaan daripada yang ingin mengganggu kita. So sampai sinilah video aku untuk kali ni, dan aku harap korang dapat pergi tengok video dia yang lama, iaitu di DJ Casey Champion ni. Sangat best cerita dia.
masa dekat radio korang rasa feel tu tak macam lah video aku. Dia memang rasa profesional punya orang. Okay, sampai sini video aku untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.